Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, para penonton sekalian, hari ini kita bersua kembali di dalam sesi Influencer at Japan bagi edisi 3 Jun 2022 bersamaan dengan 3 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dan hari ini saya Azuraini binti Abdul Majid akan bersiaran lebih kurang sejam dari sekarang menerusi Facebook rasmi Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan ayuh penonton di luar sana, kita like dan share siaran langsung pada petang ini kerana topik yang disajikan pada hari ini cukup panas berkenaan dengan kehidupan kita seharian. Dan sebelum tu sedikit peringatan untuk penonton di luar sana, kita masih di fasa endemik COVID-19. Jadi pakai pelitup muka di dalam bangunan dan kerap cuci tangan. Dan juga pesanan saya ini juga untuk para ibu bapa di luar sana kepada anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. Awas, HFMD sedang mengganas. Jadi jaga kesihatan anak-anak kita juga. Dan kita juga sedang berdepan dengan virus monkeypox. Jadi sama-samalah jaga kesihatan walau di mana juga kita berada. Baik, para penonton sekalian, sebelum saya teruskan sesi pada petang ini, kita lihat dulu video dari untuk paparan pada petang ini dari penerbit saya. Baik, para penonton di luar sana, tajuk kita hari ini berpaksikan kepada wang. Tajuk dia memang agak serius, tapi kita nak bincang hari ini tak nak serius-serius, kita nak santai-santai saja. Baik, kita bebas untuk membuat pilihan dalam agar tidak terikat dengan bebanan hutang, kuasa beli dan juga psikologi krisis kewangan. Namun sedarkah kita bahawa walaupun kita mempunyai kebebasan dalam keuangan, kita juga memerlukan perancangan keuangan yang teliti. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita panaskan sesi pada petang ini. Saya jemput, panel yang kita jemput khas ini adalah Cik Nurhaliza binti Abu Bakar, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan Sektor Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Okey, bersama-sama saya sekarang kita panggil Cik Liz. Nama manjanya Cik Liz. Apa khabar Cik Liz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Betul. Lama pentas Cik Liz. Nama pentas. Cik Liz nama cukup pentas. lama saya rasa. Influencer, rancangan influencer.
Okey. Terima kasih Cik Liz kerana sudi bersama-sama dengan Jawapan WPKL pada petang ini. Okey Cik Liz, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi sebenarnya bila orang sebut AKPK, singkatan dia, akronimnya AKPK. Saya rasa ramai yang rasa takut Cik Liz sebab takut, seram. Orang akan tipikal orang akan bercakap AKPK ni mesti budak ni dah muflis. Kan tipikal orang macam tu sebab AKPK ni agensi yang menguruskan kredit. Jadi orang cakap, oh muflis lah tu jumpa AKPK kan Cik Liz. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak Cik Liz kenalkan diri dan mungkin ceritakan secara ringkas apa itu AKPK. Baik, silakan Cik Liz. Baiklah, terima kasih Puan Azuraini. Nampak moderator kita ceria. Walaupun kita bercakap tentang kewangan, kita kena selalu ceria dan tenang. Okay? Jadi kita tenang-tenang, kita relax hari ini. InsyaAllah betul, saya tidak nafikan seperti mana yang Puan Azuraini bagi tahu tadi. Memang ada benarnya bila orang mendengar saja AKPK, dia ada sedikit rasa gerun. Gerun satu, malu pun ya juga. Yang pertamanya kerana perkataan agensi di depan. Jadi bila ada perkataan agensi di depan tu, depan dok rasa macam apa agensi ni? Agensi berbayar ke? Kan agensi kutip hutang lah kan bila sebut kredit. Jadi untuk mereka yang di luar sana yang masih lagi orang kata ragu-ragu ataupun tidak pasti perkhidmatan AKPK, kami merupakan milik penuh wholly owned subsidiary by Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan pada 2006. Bermakna kita telah bertapak dalam industri ni lebih daripada 15 tahun, sama seperti saya lamanya di AKPK Dan perkhidmatan kita yang kita berikan kepada mereka di luar sana tidak tertakluk kepada kita panggilan ni, kita panggil dua lah. Satu kita kata isi rumah, satu kita kata PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Maknanya tidak ada sesiapa yang kami kecualikan, semua kita bantu. Jadi di antara syarat utama untuk mereka masuk ke program kami, di mana saya akan terangkan nanti ada banyak lebar sepanjang 1 jam ni, mereka syarat dia bukanlah telah dijatuhkan muflis. Muflis ni kalau dalam tindakan undang-undang yang melibatkan kewangan ni kira hukuman terakhir. Dijatuhkan bankrupt ni kira hukuman terakhir dalam tindakan undang-undang yang melibatkan kewangan. Jadi selagi orang itu tidak diisytiharkan muflis, makanya dia boleh mendapatkan perkhidmatan AKPK, khidmat nasihat, nak mai tanya, nak mai saja cerita ke, meluahkan rasa, nak menstruktur semula, buntu, jangan buntu, AKPK bantu. Jadi sebab tu kita relax-relax. Tidak ada yang tak dapat diselesaikan, insya-Allah. Kalau melibatkan kewangan, silalah rujuk kepada kami. Jadikan AKPK ni sebagai sahabat kewangan. Macam saya sendiri di AKPK ni, untuk dah 15 tahun ni, saya biasa jadi credit counselor, saya duduk di Jabatan Pendidikan Kewangan, kita buat modul, kita juga ada kolaborasi dengan pelbagai orang kata agensi, jabatan kerajaan, swasta, semata-mata untuk kita memberi pendidikan kepada orang awam, kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan kewangan, menguruskan kewangan supaya, ni nak cakap pasal minda tenang ni, nak capai minda tenang, bukan senang sebenarnya. Jadi kalau kata dia serabut, orang bank duk telefon, debt collector duk telefon, dia serabut. Jadi runtuhnya institusi kekeluargaan. Yang ini yang kita akan kupas isu hari ini. Betul Puan Azraini? Betul ya? Betul tu. Okey, penonton di luar sana, tajuk kita hari ini gitu, urus wang minda tenang, saya pilih untuk urus. Jadinya saya tak salah pilih orang lah untuk kita uruskan kewangan kita petang ni bersama Cik Liz kita. Okey Cik Liz, kita masuk kepada persoalan dan persoalan hangat kita pada petang ni lah. Untuk soalan pertama saya ni, kita sebenarnya berdepan dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun. Jadinya ada yang dibuang kerja, ada yang potong gaji, dan yang lebih dahsyat lagi adanya keruntuhan dalam institusi kekeluargaan sampai yang ada bercerai. Jadi bagaimanakah untuk mencapai ketenangan keuangan dalam institusi kekeluargaan dan secara tidak langsung dapat mengelakkan perceraian kerana melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan masalah kewangan antara penyumbang utama, faktor utama kepada perceraian di Malaysia. Apa komen Cik Liz kat sini? Silakan.
Okay, alright. So hari ni kita minta semua pun dengan berlapang dada nak kita membicarakan satu isu yang mungkin orang kata agak sensitif, kita nak bercakap tentang kes perceraian, tapi ini adalah fakta ya. Fakta yang kita ambil. Contoh setakat yang pertama saya nak baca statistik lah. Kita baca dulu statistik ya. Jadi untuk pendengar-pendengar dan juga orang yang melihat hari ni, saya ni daripada Penang. Jadi kalau dah lama duk work from home, from a hometown ni, jadi dia cakap Penang kot tak faham lagi, sila guna checkbox ke apa. Okey. Yang pertamanya Boleh. statistik AKPK sendirilah. Setakat April mereka yang merujuk mereka yang merujuk ataupun mereka yang menyertai program kami ni yang kita kata program pengurusan kredit yang berkahwin itu lebih ramai. Yang kita melihat yang berkahwin itu lebih ramai, iaitu lebih kurang 77.1% berbanding dengan lain-lain kategori. Lain-lain kategori itu maknanya bujang, duda kan, single mother, single father kan, ibu tunggal, bapa tunggal ya. Iaitu yang kategori itu berbanding yang kategori ini, bermaksud yang berkahwin ini. Jadi dalam kita pendidikan kewangan ni, kita sering menekankan yang kita kata tingkah laku kewangan. Ya, tingkah laku kewangan yang baik. Bila kita sebut tingkah laku kewangan yang baik dalam institusi kewangan ni, kita kata merujuk kepada amalan kewangan yang baik. Di antara amalan kewangan yang baik itu membuat keputusan kewangan. Jadi keputusan kewangan itu besar. Contoh kita nak buat pinjaman, kita nak beli rumah, kita nak buat apa-apa komitmen untuk membeli aset. Sebab itu dalam sebuah keluarga, jadi nak kena faham juga, bila kita sebut sebuah keluarga, bermaksud sebuah isi rumah. Isi rumah tu dia ada suami, ada isteri, ada anak, ada anak-anak. Kemudian bila kita nak bercakap tentang sandwich generation pula, dalam satu rumah kita menjaga orang tua kita, kita ada adik-beradik yang masih menanggung mereka, yang masih belajar. Ya, sandwich. Macam ibarat sandwich, kita ada makan sandwich. Ada salad, ada telur, ada timun, ada tomato. Itu yang dipanggilkan sandwich generation. Di mana dalam satu isi rumah ada ramai ahli dan jenis berbagai kategori. Jadi dalam isi rumah tu kita kena tengok siapa yang contributor kepada pendapatan. Jadi sebab itu kita kena ada kesepakatan, persefahaman, tuluy dan teluy. Ni orang Penang kata tuluy dan teluy. Telus dan tulus. Lain lah. Telus dan tulus. Tulus hati. Telus. Dari segi orang kata apa? Dari segi kewangan. Sebab itu kita sebagai AKPK agency ni, kita galakkan, kita cadangkan, kita sarankan. Kalau boleh setiap individu tolong kaji atau perlu selidik kesihatan kewangan. Kita panggil apa? Financial health check. Nak check di mana? Kita boleh check di mana? Kita boleh check di Bank Negara ataupun dekat mesin SIKRIS kan, yang orang sebut SIKRIS. Apa dia SIKRIS? Itulah Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat. Yang orang sebut SIKRIS tu, dapatkan lepas tu kita tengok, pakat-pakat tengok SIKRIS ni apa? Satu sistem yang dia kumpul semua maklumat peminjam daripada institusi kewangan di bawah kawal sedia Bank Negara. Dan laporan SIKRIS sebenarnya percuma, diberi secara percuma. Jadi maknanya siapa-siapa saja boleh dapatkan laporan Bank Negara, kemudian duduk, bincang, lihat. Bagi tahu dekat husband, bagi tahu dekat wife, suami, isteri bang, inilah SIKRIS saya, inilah rupanya laporan Bank Negara saya selama ini. Dia tulus dan tulus. Bagi tahu financial health check, baru kita tahu. Jadi kalau boleh awal perkahwinan, sebelum kahwin kalau boleh. Sebelum kahwin tu. Kan? Sebab sekarang ni kalau sebelum kahwin kan kita kena periksa kesihatan, betul? Kan? Kita ada periksa kesihatan kan? Jadi apa kata kita periksa kesihatan kewangan masing-masing. Baru kita tahu komitmen bakal suami begini, komitmen bakal isteri begini. Jadi kalau berkahwin dia jadi begini. Benda-benda ada keterusan. Selalunya yang kita melihat, kalau melihat kepada pengalaman kami lah di AKPK ya, bila tidak ada keterusan, ini yang dibawa permasalahan kewangan sebelum berkahwin ke dalam perkahwinan. Tak mana nak tenang tu, tak tenanglah cerita dia. Kan? Cik Lee, apa dia pandang?
Itulah saya berminat bila Cik Liz cakap yang mula-mula tadi, Cik Liz banyak pengalaman yang ditempatkan di berbagai jabatan dalam AKPK tu. Saya nak Cik Liz mungkin boleh share sikit. Mungkin ada pengalaman, antara pengalaman Cik Liz di AKPK yang berhadapan dengan mereka yang berhadapan dengan situasi kewangan yang runcing sangat, yang berjumpa dengan AKPK yang mungkin sampai satu tahap yang mungkin rasa tak boleh nak buat apa dah, then mungkin ada rasa macam nak bunuh diri ke. Mungkin Cik Liz boleh share pada kita semua hari ni. Okey, banyak sebenarnya cerita tapi saya ambil lah salah satu. Cerita ni saya tak tahu lah nak sedih ke, nak nangis ke, tapi lebih kurang macam ni lah. Semasa saya menjaga salah satu cawangan kami di Alustar Kedah, ada seorang suami, dia datang counselling bersama isteri, suami isteri. Zaman kita di awal penubuhan AKPK 5 tahun pertama tu, ketika dia berdatang ke perkhidmatan, dia kena isi borang, dia kena bagi tahu status dia, suami isteri berapa orang, anak berapa orang. Jadi ketika counselling tu, kita dah dapatkan laporan bank negara dia, dah dapatkan laporan, sebab kita nak cerita pasal si Chris tadi. So bila kita present dekat dia laporan bank negara dia beserta dengan isteri, ini jawapan isteri dia. Bang, bila awak ada loan dengan BSN ni? Dah terkebil-kebil si suami ni kan. Tahu terkebil-kebil tengok isteri dia, tengok saya, tengok isteri dia, tengok saya. Jadi sebab itu yang kita katakan telus dan tulus tadi. Lepas tu end of the day baru si isteri dapat tahu rupanya si suami tadi mengambil pinjaman peribadi dengan salah satu isteri kewangan tanpa pengetahuan isteri. Memanglah pinjaman itu dia bersifat peribadi. Tetapi bila tidak ada ketelusan yang dalam perkahwinan, rupanya si suami tadi mengambil pinjaman untuk berkahwin satu lagi di luar negara, di negara jiran. Jadi cerita itu terbongkar ketika datangnya dia AKPK. Itu dia antara salah satu cerita. Itu yang saya kata tadi. Tak tahu saya nak menangis ke, saya nak menangis. Telah berlakunya pertukaran. Bergaduhlah suami isteri tadi bergaduh. Dalam bilik kaunseling AKPK, maka kita menasihati mereka supaya balik bincang elok-elok, kerana untuk kami ni menstruktur semula kita memang tidak ada masalah, tetapi sekarang masalah dia isteri dia dah dapat tahu yang suami ada isteri baru. Ada isteri baru. Jadi terbongkar rasa itu di antara salah satu. Kemudian kita dapat banyak kes. Kita dapat banyak kes bila runtuhnya institusi kewangan bila melibatkan ahli keluarga. Contoh, pinjaman melibatkan jamin menjamin antara adik-beradik, antara ibu dan bapa. Jadi bila kita jamin tak ada masalah, dia boleh jamin. Tapi bila berlaku engkar bayar, tak bayar. Bila tak bayar, maka siapa yang dicari? Makanya dua-dua, peminjam dan penjamin. Bila peminjam tak bayar, penjamin turut mendapat notis. Makanya berlakulah. Itulah yang saya kata, hubungan kekeluargaan akan goyah, akan menjadi kucak kacir disebabkan kewangan tadi. Jadi untuk kita menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, kewangan kita kena jaga. Kerana ini adalah elemen dan isu yang penting dalam kehidupan. Kita hari-hari kan duk guna duit. Cuba teka hari ni belanja berapa, Dik? Cuba teka tadi lunch makan berapa. Hari ni mungkin boleh ingat. Kalau saya tanya minggu lepas, tak ingatlah minggu lepas Jumaat, sebab Jumaat break 2 jam, pergi Sogo 2 jam. Contoh kan. Jadi yang itu yang kita kata tu. Bila kita cakap pasal kewangan ni dia memang melibatkan ketenangan. Ya, betul. Kalau kita tidak pandai urus, maka kucak kacir. Tidak ada tenang. Betul. Itu di antara banyak kes lagi sebenarnya Puan Azraini kalau nak kongsi. Nak cerita satu hari tak habis. Cerita satu hari tak habis. Tapi saya suka tagline AKPK tu. Jangan buntu, AKPK bantu. Dia macam menarik minat untuk orang datang mendapatkan nasihat kewangan. Okey, Cik Liz, tadi berdasarkan apa yang saya dapat rangkulkan tu, pasal ketenangan kewangan tu perlu supaya satu kekeluargaan itu boleh terikat kan, kena ada telus, jujur kan. Okey, seterusnya saya nak tanya dengan Cik Liz, bermakna dalam mengurus kewangan tu kena ada satu tata cara, maksudnya satu prosedur yang perlu kita ikut. Maksudnya tata cara itu perlu diaplikasikan dalam sistem keuangan kita. Jadi boleh Cik Liz terangkan bagaimana tata cara yang sepatutnya kita amalkan tu? Alright, tadi kita cakap tentang ni kan, sekarang kita tata cara ya. Sebab itu kami di AKPK kita memperkenalkan satu akronim tau, dari perkataan urus itu sendiri ya. URUS. Siapa yang sempat salin-salinlah dari perkataan urus tu, akronim tu. Yang pertama kita kata utamakan perancangan. Perancangan, kita kena plan.
Maknanya kalau kata kita nak buat pinjaman ni, kita tak boleh sembrono. Hari ni terus decide, oh saya nak buat, saya nak beli rumah, saya nak buat loan rumah. Kita kena ada kaji selidik, kita kena tengok kemampuan kita kena tengok komitmen sedia ada. Tu yang kata utamakan perancangan. Kemudian urus R kita raih simpanan. Make sure macam mana pun kita punya komitmen, kita tetap ada allocation untuk simpanan. Bila kita sebut simpanan ni, sebenarnya memang ada dia punya tata cara. Tetapi daripada tak ada, baik ada. Sebab orang katanya, berapa saya nak kena simpan? Saya lah ni dah terdesak. Lepas saya dapat kerja baru, saya tak boleh simpan macam dulu. Betul, tak banyak, sikit pun jadilah. Janji simpan. Kemudian kita kata ubah gaya hidup. Sebab tu ubah gaya hidup ni sebenarnya kita punya kontrol. Kita kena mengikut keadaan. Ada orang kata, you kerja AKPK senang ya you bercakap. Kita melalui pelbagai frasa dalam kehidupan. Yang kena buat adjustment adalah kita. Mantan Governor Bank Negara sendiri pernah bercakap ketika berlakunya krisis. Bukan pandemik. Masa tu bukan pandemik tetapi krisis ekonomi. Dia dah cakap, make an adjustment. Kita buat adjustment. Bila berlaku pandemik, kita tetap kena buat adjustment. Adjustment apa? Kerana pendapatan kita dah kurang. Kita tak ada kerja macam dulu. Kita dah tak ada OT. Kita dah tak ada itu, tak ada ini. Kita punya suami isteri pendapatan tinggal satu saja pendapatan. Jadi ubah gaya hidup. Kalau dulu mungkin sebulan sekali kena makan kat luar 2 kali contoh. So kita ubahlah. Tidak lagi berlaku begitu. Kerana benda itu adalah kita yang buat. Kita buat dia. Maksudnya kita buat dia. So kita buat adjust. Barulah kita boleh mencapai sejahtera kewangan, iaitu urus, utamakan perancangan, raih simpanan, ubah gaya hidup, sejahtera kewangan. Jadi sebab itu untuk aplikasikan macam mana cara dia, kita sebenarnya di AKPK ni kan sangat banyak modul yang kita sediakan yang boleh didapati secara percuma. Tapi itulah, bila sebut percuma ni orang tak apa nak mau baca. Kan? Sebenarnya bila sebut percuma kita benda ni mesti tak kualiti. Tapi masuk dulu, tengok dulu. Kita dekat modul AKPK ni sangat banyak. Contoh, nak kahwin. Kita ada modul nak kahwin ada modul kita panggil do it together. Buat sama-sama. Kemudian dia dapat anak, do it for baby. Kemudian kita ada lagi till death, sehingga akhir hayat. Kita do us apart. Contoh kan. Banyak. Kemudian nak beli rumah, kita ada modul rumah. Sama juga dalam perkahwinan. Punyalah kita ni orang kata apa, di AKPK ni kita menekankan tentang pendidikan kewangan. Kami di AKPK sampai orang kata apa, mana saja agensi, macam contoh saya bagi contoh di JAKIM sendiri Di JAKIM kita ada 4 modul kami perkenalkan untuk mereka yang nak ambil kursus kahwin kan. Lepas tu dia ada pasca perkahwinan. Pasca perkahwinan ni pasca perkahwinan ni untuk mereka yang berkahwin 5 tahun ke 10 tahun, 11 tahun ke 15 tahun, 15 ke 20 tahun dan 20 tahun ke atas dengan nama yang sangat indah. Sehati sejiwa, semarak kasih, surga cinta. Jadi apa yang kita tekankan, kenapa? Kerana kita tak mahu mereka ini bila berada dalam perkahwinan, mereka tidak capai sejahtera kewangan kerana sikap. Sebab tu saya tekankan di AKPK kita selalu bagi tahu kita boleh bagi konten yang sangat cantik dan sangat solid, tetapi attitude dan behavior itu datang daripada individu. Maka saya mohon, saya minta berubahlah hari ini untuk hari esok. Hari ini kita diduga dengan pandemik. Lagi 10 tahun kita tak tahu macam manakah krisis ekonomi akan melanda. 2 tahun ini dia bagi dalam bentuk virus. Sebelum ini dia bagi bentuk ekonomi lah. 10 tahun akan datang kita tak tahu. Tetapi di manakah perancangan kita? Tidak sedar lagikah kita? Maka berubahlah hari ini untuk hari esok. Sudah-sudahlah tu berbelanja. Kan? Sudah-sudahlah tu kan. Kan kita pun buat raya balas dendam tahun ni. Raya sudah. Betul. Jangan kata di Kuala Lumpur, di Baling pun jalan jam. Di Baling jalan, di Pekan Baling. Orang Baling orang Baling. Kan. Silakan belanja. Siapa yang tak biasa pergi Baling terkejut tu. Dahsyat tu Baling, kereta banyak. Kerana orang kata balas dendam. Tapi cuma dari segi berbelanja. Kita bercakap dari segi berbelanja. Kalau ada silakan. Tapi kita tak tahu sampai satu masa bila kita tidak melakukan perancangan yang betul, kita mungkin berada dalam keadaan. Hari ni mungkin kita tak rasa macam mana orang lain rasa.
Orang lain yang Betul. hilang kerja, orang yang lain hilang bisnes, mungkin kita tak Mm-mm. rasa. Kerana we feel Mm-mm. secure. Macam contoh kita di Japan, orang yang kerja kerajaan, orang yang kerja memang ada kerja yang tak ada potong gaji, kita tak merasa seperti mana mereka rasa. Tapi we don't know. Kan life is too about cycle macam roda. Hari ini mungkin kita berada di atas, kita kena Betul. sentiasa beringat. Kita kena sentiasa ada perancangan. Jadi cara nak aplikasi itu di antara adalah dengan menambahkan ilmu. Tambah saja tak cukup, kena apply lah. Sebab tu saya kata do it now, buatlah ni. Kalau bukan sekarang bila? Nak tunggu bila lagi? Action Ya, kena ada. betul. Action kena ada, tindakan. Itulah yang Ya. penting sebenarnya. Tindakan daripada individu sendiri. Okay. Cik Liz, sebenarnya saya berminat dengan satu komen ni dekat Facebook sekarang ni. Ni sebenarnya respon kepada Cik Liz punya, kita punya persoalan tadi. Yang persoalan pertama tu pasal ketenangan kewangan tu, ada para Artemis komen. Diri sendiri tu kena fikir dulu status keuangan sendiri sebelum kahwin, kata dia. Boleh ke status keuangannya mampu tak menyara kehidupan dua orang? Ni belum tambah lagi dah ada anak pula. Maksudnya kewangan tak kukuh tapi sibuk nak kahwin. Orang lain kahwin, kita pun nak kahwin. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Dia kalau Okey, kalau Cik Liz kalau boleh ikut komen. kalau ikut komen ni dia sebenarnya macam inilah. Dia Ah. ada orang cakap macam ni. Ini orang kata pandangan dan pendapat masing-masing. Kita Yalah. tidak boleh menidakkan atau tidak, orang kata apa, nak say no to the comment. Yang contohnya di antara komen dia kata kalau tak bagi kahwin depa ni muda, nanti buat bukan-bukan kita bagi kahwin. Kan, itu di antaranya lah kan. Jadi kahwin itu dari sudut kewangan, kalau kata tak kisah kalau muda sekalipun, tetapi dia kena ada pengurusan. Dia kena ada pengurusan. Macam contoh, mak saya selalu pesan, mak saya B40. Saya lahir daripada keluarga B40. Kalau orang kata B40, saya B40. Mak saya meniaga. Tapi mak saya selalu pesan, kalau kita ada 1,000, kita belanjalah dengan cara 1,000. Kalau gaji kita 3,000, kita belanjalah dengan gaji 3,000. Bermaksud kita jangan jadi macam orang. Kita kena sentiasa melihat mereka di bawah kita, apa yang orang lain tidak ada tetapi kita ada. Jangan melihat mereka yang atas kita, apa yang mereka ada kita tidak ada. Bila kita tengok orang atas, dia pakai kereta besar, aku pakai kereta kecil, aku nak jadi macam dia. Sedangkan kita tidak ada kemampuan. Ini yang saya kata kesedaran dan juga disiplin diri. Something yang orang kata untuk kita educate diri kita ni bukan mudah, bukan senang. Dan bukan semua orang ada sifat seperti mana yang saya cakap tadi. Bukan semua orang ada sifat macam sifat mak saya. Mak saya ada 7 anak, bukan 7 anak ada sifat seperti mak saya. Jadi untuk mendidik, sebab itu saya kata untuk mendidik ni bukan mudah, tetapi kita kena daripada awal. Sebab tu daripada awal perkahwinan bermulalah, dia berdekit-dekit lah. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Hari ni saya tengok banyak anak muda berdasarkan pengalaman fikir buat program ya, ramai anak muda yang very eager untuk beli rumah. Very eager untuk ada rumah di usia yang muda. Tapi 5 tahun down the road, 10 tahun rumah itu dilelong. Kenapa? Tidak ada persediaan daripada awal. Alangkah ruginya kan, you commit daripada awal, but end of the day rumah you kena lelong. Ya, sebab apa? Sebab nak tengok orang ada rumah. Okey, sekarang ini kalau tengoklah, kalau kita bercakap tentang pemilikan harta ya, kalau kita tengok di Kuala Lumpur, sebab kita di Japan wilayah kan, rumah di Kuala Lumpur memang mahal. Kalau kita tidak ada kemampuan, mungkin kita tak beli rumah di Kuala Lumpur. Sebab bila kita nak memiliki rumah, kita kena tanya diri, bila aku akan akhiri kerjaya aku untuk aku bersara di mana? Di manakah untuk aku habiskan umur aku di hari tua? You know, that kind of question kita kena trigger daripada hari ni. Sebab itu pentingnya perancangan. Saya memang akan balik ke Pinang, menghabiskan hayat saya di Pematang Power. Bukan di Kuala Lumpur. Jadi saya akan bersara di Pematang Power. You know, that kind of thing. Tapi ada orang kata, oh it's too early for me to plan. Saya masih muda, saya lambat lagi nak bersara. Okay, that kind of thing. Cumanya, betul like they comment, prepare yourself. Sebab kita nak jaga anak orang, kita akan ada anak dan akan bertambah kita punya kos sara hidup kita. Kemudian kita juga nak perjalanan kita untuk bekerja, di mana kita tinggal, banyak benda yang perlu kita pertimbangkan. Saya tidak berkata jangan berkahwin, tidak. Boleh berkahwin, nak kahwin muda pun tak apa, dah bercinta 10 tahun silakan. Tetapi pilih untuk urus supaya kita tidak terjebak dan kita dikategorikan sebagai mereka yang hutang serius. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang ada, kita nak ikut kemampuan diri kita. Look at yourself. Kemampuan Alright. Ya, marah. Tak marah, nasihat.
Ukur baju badan sendiri. Baik Cik Liz, kita sebenarnya apanya peranan AKPK itu sendiri luas bagi saya sebab dalam suasana persekitaran kita sekarang ni yang menuntut pelbagai dengan keadaan barang yang semakin naik, orang cakap nak inflasi, macam-macam lah dengan jabatan netizen yang macam-macam. Kadang fake news pun kita percaya kan. Zaman-zaman sekarang ni sokmed tu dah jadi macam kiblat pula nak kena kita percaya tanpa tapis. Jadi macam okey kita dah lepas tu nak ngikut orang satu hal lagi. Jadinya saya nampak boleh Cik Liz jelaskan apakah peranan AKPK dalam menangani masalah keterhutanan hutangan serius dalam kalangan masyarakat dan membantu mengurangkan tekanan akibat masalah kewangan yang dihadapi. Tekanan ni saya rasa mungkin tekanan mental ke physically pun mungkin ada juga kan. Macam emosi tu dah memang tak stabil lah, hari-hari nak beli barang, nak makan, semua guna duit. Jadi bila tak ada duit, jam lah dekat situ kan. Memang rasa tertekan lah. Macam mana tu Cik Liz? Okey, dia sebenarnya kan kalau dari segi macam mana kita membantu ya. Macam yang pertamanya saya nak pesanlah kepada mereka di luar sana. Kalau kata nak datang mendapatkan perkhidmatan AKPK, yang pertamanya kami tidak pernah melantik mana-mana ejen. So kita tidak ada ejen, kita ada banyak cawangan kita di AKPK. Setiap negeri kita ada cawangan kecuali Perlis dan Negeri Sembilan. Perlis boleh datang ke Alustar Kedah, Negeri Sembilan boleh pilih sama ada Melaka ataupun datang ke Kuala Lumpur, dan boleh juga mendapatkan perkhidmatan kami. Boleh tengok sebenarnya sangat banyak kita punya, kalau kata sekiranya boleh dapatkan kita melalui kita punya AKPK official, kita punya di Facebook kita, Instagram kita, di Twitter kita. Oh, kita sekarang dah ada TikTok. Dah ada TikTok sekarang ni kan. Tapi muka saya tak ada muka saya tak ada. Kemudian boleh tengok kita punya services.akpk dekat kita punya website tu, sebab macam yang saya bagi tahu tadi kita sekarang ni AKPK dengan mandat yang diberikan oleh Bank Negara pada tahun 2020, kita sekarang turut membantu mereka yang terlibat dalam PKS, perusahaan kecil dan sedana. Maknanya untuk Mak Cikia, Pak Main, Pak Saleh kan, yang berniaga menghadapi masalah tentang perniagaan boleh merujuk kepada kami. Kita ada meja bantuan PKS, kita ada juga skim penyelesaian pinjaman kecil kan. Ada sangat banyak, dan kita ada khidmat nasihat kaunseling kewangan. Boleh juga dapatkan kalau macam contoh kan, dia sebenarnya katalah macam dia tu buntu, dia tak tahu nak pick up macam mana, boleh just talk to our counselor. Counselor kami yang sangat hebat, yang sangat sabar melayan orang bila berada dalam keadaan tekanan kewangan ni, kadang-kadang dia tak boleh fikir tau, dia stres. Macam contohlah pengalaman saya masa jadi kaunselor, ada yang datang marah-marah. Jadi kita sebagai kaunselor, kita ada cara macam mana nak deal dengan orang macam ni lah ya. Maknanya kita juga belajar sedikit, bila orang dalam keadaan marah, biarkan mereka meluahkan apa yang mereka rasa. Kita mendengar masalah mereka dan kita cuba memberi penyelesaian tata cara bagaimana. Tata cara penyelesaian ni sangat banyak. Kalau tidak melalui AKPK, kita juga memberi jalan bagaimana untuk berbincang atau berunding dengan pihak bank terus. Kemudian pada masa yang sama saya juga minta mereka di luar sana ya, macam contoh kalau kata AKPK ni dia macam ni lah Puan Azuraini yang saya nampak lah. Bila kita letak kita punya infografik di media sosial, benda-benda yang bersifat pengetahuan ni dia tak apa seronok. Nak tengok. Sebab tu cubalah pergi like sikit kan, like Facebook ke, like IG ke. Sementara tu dapat juga ilmu kan. Ya, betul. Walaupun kita tengah tengok IG seronok-seronok, tengok orang menari kan, tengok meletup siapa menang tak menang kan. Tapi bila AKPK punya tu, lalu you tolong tengok baca sikit. Sebab informasi yang kita bagi tu adalah sesuatu yang berbentuk pengetahuan. Macam kita bercakap tentang scammer. Tapi bila orang dah terkena, baru saya tahu AKPK. Padahal kita dah bercakap lama tentang scammer. Jangan percaya itu, jangan percaya ini. Semua yang kita bagi itu adalah bersifat pengetahuan, dan apa yang kita bagi adalah something yang bersifat ilmu. Jadi cumanya atas kita sama ada you want to read atau tak nak baca. Kita dah simplify segala maklumat kita. Orang punyalah tak nak baca, kita buat infografik, ada gambar kartun. Pun tak ditengoknya. Okay. Kemudian
Pada masa yang sama, kita juga bagi tahu kepada mereka, silalah rujuk apa ni kita punya yang secara percuma kita punya online tu, dan boleh juga sekiranya terdengar-dengar, AKPK bulan ni buat program apa ya? Contoh contoh kami ada sangat banyak program pada bulan Mac, kalau siapa ingat, bulan Mac kan dia mengangkat martabat wanita. Wanita. Wanita sedunia kan. Jadi kita buat program wanita. Kita ada kelab kita. Daripada kelab yang bukan-bukan tu, apa kata masuk kelab kita? Kelab duit. Kelab duit. Her Duit Club nama dia. Kelab Her Duit Club. Ada. Jadi Her Duit Club ni siapa yang berniaga-niaga boleh masuk Her Duit Club ni. Kan dalam kelab ni banyak perkongsian. Orang ni niaga popiah, dia cerita pasal popiah dia kan. Jadi itu saya kata benda-benda macam ada satu rancangan ni, kalau tak silap saya, apa rancangan ni, sama juga dia bersifat online, wanita, dia menceritakan tentang macam-macam. Jadi perbincangan tentang masalah wanita, masalah kesihatan, macam-macam. Jadi perkongsian melalui Her Duit Club. Jadi gunakan club ini yang tak ada yuran, tak ada apa, it's just a free. So masuklah, maka dapatkan sebanyak mana ilmu. Kemudian kita juga macam World Saving Day, hari simpanan, hari menyimpan sedunia. Dah simpan ke belum? Hari ni dah simpan belum? Kan? Jadi itu di antara aktiviti AKPK untuk mendekatkan diri kita dengan orang awam, dengan masyarakat, dengan rakyat Malaysia. Kita nak rakyat Malaysia ni menjadi berhemat. Bukan berhemah, berhemat. Berhemat tu sopan santun. Sopan santun. Itu sopan santun. Ini berhemat. Berhemat ni dalam kewangan. Kita nak rakyat Malaysia berhemat dalam kewangan, mempunyai amalan kewangan yang baik. Banyak kita mendekatkan diri kita, cuma mungkin mereka tidak tahu dan tidak tahu mencari ataupun tak nak cari. Is us. Kan kami sentiasa terbuka. Sahabat kewangan anda AKPK, come to us. Come forward. We are willing to help, insya-Allah. Okey, Cik Liz, panjang lebar dia punya tu. Ya, tu kata saya tak habis ni. Ada analogi tu. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Okey Cik Liz, saya petik satu soalan, satu komen daripada kita punya pelayar penonton kat luar sana. Dia punya soalan, kalau orang yang tak ada hutang tapi pengurusan keuangan gagal, asal hujung bulan je pokai, tak ada duit simpanan, kalau situasi macam ni, AKPK boleh bantu untuk bagi nasihat pengurusan keuangan juga ke? Ke macam mana tu Cik Liz? Boleh, kita boleh bagi tips, tapi macam cumanya untuk kategori beginilah ya, nama pun AKPK kita menguruskan, kita menstruktur semula pinjaman. Bila kita sebut struktur, jadi majoriti kebanyakan mereka yang datang mendapatkan perkhidmatan kami adalah mereka yang memang dah orang kata bukanlah teruk, tapi yang perlu dibantu. Tetapi untuk kategori soalan tadi ada juga. Jadi untuk kategori macam itu yang saya kata tu, simpan ni kalau tak boleh kena paksa. Paksa simpan. Paksa simpan. Macam contoh, ini kita bagi contoh cerita. Tadi Puan Nazra ni nak tanya ada kes. Okey, kita ada kes contoh. Okey, masa saya jadi kaunselor, saya bukan lagi kaunselor Saya sekarang ni di Jabatan Pembangunan Modul. Saya buat modul Tapi zaman saya jadi kaunselor dulu, kita ada banyak kes Okey, di antara kes yang saya pernah terima, anak muda ni, dia muda, umur dia 26, 27, bujang, belum berkahwin, dan dia mempunyai satu pekerjaan yang sangat baik dengan pendapatan lebih kurang 4,000, 5,000 sebulan. Kalau kita tengok laporan bank negara dia, dia cuma ada satu pinjaman saja, iaitu kereta. Kereta yang dia sedang gunakan. Okey. Tetapi kenapa dia datang ke AKPK dan kereta itu dibayar dengan sangat cantik, dengan sangat teratur, tidak ada pun tertunggak. Tetapi dia main ke AKPK dengan soalan yang sama dia ajukan. Puan, Cik Liz, saya ni tak boleh simpan. Mai tahun hujung bulan saya tak boleh simpan. Kita pun buat analisa, kita buat analisis. Saya tanya, duduk di mana, sewa rumah ke, bayar sewa tak, duduk bersama parent. Dia kata duduk bersama parent. Okey. Duduk bersama parent makna dia dah set dah duit sewa, tak payah bayar. Makan di rumah. Cuma dia bayar kereta dia adalah orang muda. Kereta dia mahal sikit lah kan. Kereta dia bayar sebulan memang 1,800. Okey, bersih kata 8,000, tolak 1,800 dia bayar kereta. Tapi masih ada baki. Tapi 10% pun tak boleh simpan. Kita sembang punya sembang, cerita punya cerita. Dalam kita cerita tu kita korek lah rahsia dia kan. Rupanya dia ada satu hobi. Jadi ke mana habisnya duit dia? Kerana dia ada hobi. Apa hobi dia? Hobi dia untuk bukan membina negara, tetapi membina badan untuk menjadi
Daripada tak ada ketul jadi banyak ketul. Jadi dia pergi register, masuk gym, ada personal trainer. So dia beli peralatan, bilik dia jadi macam mini gym. Dia seorang lelaki, anak muda lelaki. Jadi daripada situ, sebab itu kita kena ni yang Prof Muaya kata, kita dan juga Profesor Ustaz Fazilah Kamsah juga pesan, audit diri. Kalau kata tak boleh simpan mana? Itu yang saya kata kena buat tracking. Lah ni kita jadi private investigator kepada keuangan kita. Yang bertanya soalan tadi, mulai besok tolong sediakan buku 35 masuk dalam poket. Bermula seawal pagi duit keluar betul Kita kena tunggu sebab lah ni kita tak tahu pasal apa aku tak boleh simpan ni. Pergi mana duit aku ni? Kita kena jadi macam tu. Bukan kita kena kut orang salah faham. Bila kita bercakap tentang tracking, dia ni tak hidung masin, tekut balik. Bukan. Kita nak track kerana kita make a mistake. Kat mana kita overspending? Contoh, niat di hati nak lunch di Sogo. Belakang office saya Sogo lah. Tadi Asad Puan Azraeli nampak dah. Belakang kan. Niat di hati nak pergi makan di Sogo, nak pergi lunch di Sadam, bawa RM10. Tiba-tiba tu nampak saknya lah sotong buncit jahat kan. Kita pun teringin nak makan kan. Kita pun ambil dah sotong buncit jahat tadi seketui cakap dia. Kemudian nampak pula ayam goreng bawa angkat panas-panas kan. Jadi tak jadilah RM10. Tulis. Plan RM10, bajet jadi RM15 9 kupang. So that's how we know, aku overspend kat sini. Contoh roket kereta mati. Kita dah tahu dah roket kereta kita tu di depan windscreen. Kan? Bila saya tanya kenapa kadang-kadang saman dia boleh jawab macam ni kat polis. Allah, saya tak ingat roket saya mati sebab dia kata roket tala ke depan, bukan tala ke saya. Betul? Windscreen, roket kita tala belah sana, kita tak nampak tapi mati bila. Tak nampaklah masyarakat betapa kreatifnya jawapan mereka. Kalau roket belah dalam, cik, saya nampak mati berapa bulan. Kalau roket mati, kita tak ada peruntukan, kita pakai duit gaji kan. Jadi sebab tu kita kena ada peruntukan. Peruntukan untuk roket kita sebab kita dah tahu roket kita akan tarikh mati dia bila. Ini yang saya kata perancangan. We need to plan. Tengok balik. Kan tengok balik. Sebab itu bila bercakap tentang menyimpan tak boleh simpan ni, actually kita kena buat audit diri, analisa kenapa tak boleh simpan, sedangkan kita tak ada komitmen yang banyak. Unless bila berlaku pandemik tu, macam contoh saya bagi untuk mereka yang berniaga, saya pun ada ahli keluarga yang berniaga. Bila suami isteri berniaga, mereka hilang pendapatan. Guna ni saving, habis korek. Itulah gunanya simpanan. Sekurang-kurangnya bolehlah sara kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, inilah ya kecemasan. Simpan untuk kecemasan. Ya, tayar motor pancit, tayar kereta kena tukar, kereta rosak tepi jalan, anak sakit, sekali anak sakit pi klinik sampai 200-300 nak bayar. Mana nak main? Sebab itu bersyukur wahai warga Japan. Ni bukan untuk Japan saja kan. Maknanya yang kita bekerja ni, kita ada medical coverage, kita ada cuti, kita ada itu, ada ini. Orang yang tidak ada bagaimana? Okey, itulah di antaranya. Ya marah nasihat. Tak marah. Okey Cik Liz, seterusnya Cik Liz, saya nak boleh Cik Liz sharekan, kongsikan dekat penonton luar sana ni. Mungkin ada tip-tip yang Cik Liz, mungkin Cik Liz sendiri praktikkan untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan keuangan dalam menempuh hari baru yang Cik Liz cakap tadi, makin mencabar. New era kan, makin mencabar demi hari ni dengan barang naik. Dan saya nak petik juga ni komen sekarang ni, Firash Daniel cakap harga barangan naik, kos sara hidup khususnya yang duduk di bandar, kos sara hidup sangat tinggi. Nak simpan pun tak cukup katanya. Macam mana tu? Dia pusing balik ayat tadi. Tak cukup juga. Dia salahkan kos sara hidup. Betul. Saya tak nafikan kos sara hidup di bandar. Saya pun duduk di Kuala Lumpur. Jadi kita tahu. Tapi macam saya cakap tadi lah ya, kita tak boleh mengajar orang bagaimana untuk orang kata apa. Nanti orang marah. Contohlah saya baginya, macam saya cakap tadi, B40 ya. Ini cerita keluarga saya. Kalau orang lain sudilah dengar. Kalau ini bagaimana ketika itu kami tujuh beradik bersekolah dengan bapa saya sebagai seorang penjawat awam yang tidak berpangkat, gaji kecil dan mak saya meniaga. Ini cerita betul lah kan. Apa yang kami satu keluarga makan? Okey. Yang pertama, mak saya akan masak lemak toge. Masak lemak toge.
Keluarga saya ketika susah dulu, masak lemak Uh-uh. toge, kita bau tokoh seketui je kita belah lah kan tokoh tu, bau Uh-uh. bawang, bau cabai kan, itu saja, tak ada benda lain. Tokoh tu pun sekeping saja, beli sekeping, masa tu berapa kupang saja masak lemak Hmm. toge. Itu untuk hari ni. Makan apa? Makan dengan sambal belacan. Itu saja, 2 lauk saja ya. Kemudian besok masak lemak lagi, tapi masak lemak Kobe. Ya. Kan? Masak lemak Kobe. Kerana apa? Bila kita buat masak lemak tu jadi ada berkuah, ada sayur kan. Terus terang saya kata ketika harga ikan mahal, memang mak bapak saya pun tak mampu nak beli ikan ketika itu, tak mampu tak mampu nak beli ikan sebab anak ramai, meniaga masa tu pun tak berapa nak okey, sampai nak roll modal pun tak boleh. Walaupun ketika itu harga sebungkus nasi lemak mak saya jual baru 6 kupang. Baru 6 kupang ketika itu. Kalau sudi bacalah kami punya artikel di Microsoft AKPK, ada satu artikel bertajuk nasi lemak 60 sen. Hasil penulisan saya berdasarkan pengalaman sendirilah ya. Jadi maksud saya di sini, harga barang itu adalah sesuatu yang kita tak boleh kawal. Bukan kita tak boleh kawal. Kita sebagai pengguna tak boleh kawal. Tapi apa yang kita boleh kawal? Yang macam saya cakap tadi lah, makan minum kita. Saya bukan suruh ikat perut, dah. Tapi makan takat kita boleh kenyang lah. Itu maksud saya. Bukan suruh ikat perut sampai tak makan. Tapi bila orang tengok kita makan nasi, tapi kita boleh ke tak boleh? Sanggup atau tak sanggup? Saya sendiri, pengalaman saya sebagai seorang kaunselor, ini cerita betul sekali lagi. Saya pernah didatangi oleh seorang ibu tunggal yang bercerita dekat saya yang sewa rumah di mana, dia sewa rumah depan LRT Sentul Timur, ada flat dekat situ. Masa tu tahun bila? Tahun 2013, 2014 ketika itu. Walaupun gaji dia 3,000, tapi dia main bagi tahu saya sampai satu ketika Cik Is, kami anak beranak terpaksa makan nasi dengan seredak ikan bilih yang direbus. Seredak. Bila saya sebut seredak ni maknanya bukan ikan bilih. Ikan bilih tu dah habis. Tinggal seredak saja. Habuk-habuk dia, taik dia, kepala dia, kepala ikan bilih. Dia rebus yang itu, dia makan dengan nasi putih. Ini cerita betul. Berlaku di Bandar Ria tahun 2013. Salah satu customer yang datang mendapatkan perkhidmatan kami. Sebab itu saya kata berbagai kategori Encik Firas Daniel, kan, you name it, apa yang kes, bagaimana yang kita tidak pernah jumpa. Saya pernah juga jumpa datang ketika kita buat taklimat. Dia ini hanyalah pekerja am, ya, penjawat awam tapi dia pekerja am. Dia kata gaji saya 900 sahaja. Tetapi kita tidak nampak benda lain daripada 900 itu. Apa yang Allah bagi kepada dia. Anak-anak dia tak pernah sakit. Kita yang gaji mahal ni kita tak tahu. Itu adalah ujian. Okey, saya teringat apa yang Profesor Mohaya pernah berkata ketika kami warga AKPK juga, ketika itu kita work from home, masa pandemik kita juga dilanda emosi kan. Kita tak biasa ketika itu. Ramai orang rakyat Malaysia tidak biasa ketika itu. Bulan pertama, bulan kedua, kita panggil Prof Mohaya untuk membangkitkan sedikit semangat. Dia kata untuk kita merasa, untuk kita bersifat positif, di antaranya adalah dengan mempunyai rasa syukur. Ya, walaupun gaji kita 3,000, bersyukurlah kita bergaji. Okeylah, cost of living tinggi, betul. Kita tak boleh halang. Beras naik, gula naik, tepung naik, ayam naik, kita tak boleh kontrol. Tak boleh makan ayam. Benda apa kita boleh makan? Anak I memang tak makan ayam, tak reti makan ayam. Kita yang ajak anak kita. That's why saya pun ada anak. Anak I tak biasalah makan ikan kecil-kecil. Dia biasa makan jenahak, kerapu. Ini kalau anak saya sendiri pun ada kawan yang dia memang ajar anak dia makan fast food. Memang ada. Kan kita kan ada kawan ramai-ramai pelbagai kan. Jadi kita jadi mereka ini observation, kita observe mereka. Jadi apa yang kita belajar? Jadi kita mendidik anak-anak kita untuk makan apa saja. Untuk menerima apa saja. Unless lah dia ada special case lah Puan Azraini kan. Doktor kata dia sakit, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Yang itu is another story. Ini cara mendidik. Kita juga ada kawan-kawan, ada telefon, abang nak makan apa hari ni bang? Lepas tu panggil juga, Angah nak makan apa? Acik nak makan apa? Jenuh nak tahu anak sudah makan ni, anak nombor 2 makan ni, suami tak makan ni, saya tak makan ni. Haji nak tahu. Ikan tu benda berlaku begini, atok lah sungguh-sungguh. Macam mana nak atok? Okay, so again what I'm trying to say, apa yang saya cuba sampaikan, sesuatu yang bukan di bawah kawalan kita, let it be.
biarkan, kerana itu kita tak boleh nak kawal. Tetapi apa yang kita boleh kawal, kita cuba kawal. Contoh makan minum, macam saya cakap tadi, nak simpan pun sukar. Kalau tak boleh simpan RM10, RM5. Tak boleh simpan RM5, RM2. Kenapa tak boleh simpan RM1 sehari? RM1 sehari pun simpanan. Walaupun hanya RM1 sehari, simpan. Jangan nampak nilai dia kecil maka kita tidak terus menyimpan. Ya? Itu di antaranya lah ya. Okey, Cik Liz, RM1 pun tak apa kan? Ya, Asalkan boleh. hari-hari RM1 tu pun penuh dengan value-nya. Okey, Cik Liz, sebenarnya kita dah hampir ke penghujung. Sedar tak sedar dah hampir sejam sebenarnya kita bersiaran ni. Saya nak ke soalan terakhir dah ni, Cik Liz. Rasanya kalau bersembang ni sampai ke petang ke pagi sampai petang pun tak habis kan topik ni sebenarnya. Tapi nanti kita berjumpa lagi mungkin di edisi yang lain. Tapi untuk yang soalan terakhir ni, pesanan azimat Cik Liz sendiri ataupun nasihat daripada AKPK kepada individu yang mungkin tertekan dan tidak tahu hala tuju kat mana nak dapatkan bantuan ni. Mungkin Cik Liz boleh jelaskan kat sini petang ni kepada penonton di luar sana. Silakan Cik Liz. Pesanan azimat terakhir. Pesanan azimat okey. Yang pertamanya saya minta yang satulah. Sekiranya berlaku, dia benda pertama kita ada formula, kita panggil formula 4A tau. Di AKPK kita kata formula 4A. 4A ni apa? Kalaulah sekiranya berlaku keadaan kekangan kewangan. Kita tahu orang, kita tak perlu bercerita dengan orang, tapi kita tahu bila startnya tanda-tanda masalah kewangan, makanya formula 4A ni yang pertama kita kata akui. Kita kena admit, kita kena mengaku. Nak mengaku ni bukan semua orang boleh buat ya. Sebab apa? Kita ada ego. Kita ada ego. Ya, kita susah nak admit, aku okey lagi ni, boleh lagi ni, insya-Allah boleh adjust lagi ni, kita tunggu bulan depan. Dan jangan tunggu. Kalau start berlaku keadaan kesukaran nak bayar tu, that's the beginning, the starting tu. Bila dah start tu maknanya jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Kalau kita dah start tertunggak, di situlah bermulanya masalah. Jadi akui. Yang pertama akui, kemudian sit down, tenang, relax. Dia kalau kita nak memikirkan tindakan ataupun solusi, kita kena tenang ya. Kalau kita tak tenang, kita panik, kita tak boleh fikir dengan teratur. Itu yang kita tenang. Dalam keadaan apa pun kena tenang ya. Kita dah berpengalaman sangat banyak dengan apa yang telah diberi ujian dan dugaan. Macam hari ni, sekarang ni kalau di tempat saya di Gurun tu tengah banjir tu kan di Gurun. Tapi saya duduk rumah tampau, kemarin adik telefon ya, ujian lagi, dapur belah belakang ayak naik, dia kata hang nak balik bila Mailah tolong angkat ayak sama. Ujian datang berbagai ya. Jadi kita kena analisa ya. Analisa kita punya kewangan, kedudukan semasa tak mana tak kena, aku ni sebab hanya tinggal gaji seorang, isteri ni dah tak kerja, tak ada lagi pendapatan. Buat analisa, kemudian ambil tindakan. Bila kita dah analisa, apa tindakan kita? Adakah kita nak merujuk kepada bank ataupun kita nak sembang sama-sama, sit down bersama ahli keluarga, ataupun kita nak terus ke AKPK, sahabat kewangan anda. So maksud saya jangan tunggu lama-lama. Kerana apa? Bila ada tertunggak, kadar faedah itu dia akan naik. Dia tak tunggu kita. Hang bayar ke, hang tak bayar ke, mai tang tarikh dia, lepas je pak dia naik. Depa pun start cap. Bank ni jahat, orang ni jahat, semua jahat. Kita saja baik. Dia mula jadi negatif kan. Masa nak pinjam dulu bank tak cari, kita cari bank. Contoh kan. Jadi tak apa, all the negative thing kita put aside, kita fikir positif, how to improve. Macam mana aku nak perbetul balik. Cukup 2 tahun ujian. Okey, itu ujian bukan salah kita, bukan salah sesiapa 2 tahun itu. Itu adalah satu ujian yang kita tak sangka. Jadi ni macam mana kita nak perbetul. Biarkan yang berlalu itu jangan dipikir. Kalau fikir kita sakit hati. Jadi tips saya duduk dalam keadaan tenang, cuba tengok am I okay or not. Kalau tak okay, apa tindakan saya, di mana untuk saya dapatkan bantuan. Seperti yang saya kata, AKPK kami sentiasa ada, kita ada 11 cawangan. Hubungi kami, dapatkan perkhidmatan kami. Sesungguhnya perkhidmatan AKPK percuma. Tak mahu lagi ke? Free, tak payah bayar. Menangis lap tisu air mata tak cat. Kan, pergi toilet tak cas semua tu. Hampa pergi toilet lu hangpa kena bayar 3 rupang. Kan. Okey, itu di antaranya. We are open, we are here to help. So jangan malu, ketepikan ego, ketepikan malu, tidak perlu bercerita dengan adik-beradik. Datang direct kepada AKPK, kita ada laman sesawang. Terus saja ke www.akpk.org.my ataupun services.akpk.org.my. Kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada apa lagi, whatever media sosial tu kita ada, insyaAllah.
dengan niat membantu supaya anda tidak buntu. Gitu. Jangan buntu, AKPK bantu. Okey Cik Lee, kita buat ni ada video terakhir dari Perbit untuk Okey. paparan kepada penonton di luar sana. Kita saksikan. Okay. Baik, begitu tadi perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK dan saya sangat tertarik dengan tagline-nya, jangan buntu, AKPK bantu dan free, FOC ya, seperti Cik Lee cakap sebentar tadi, FOC perkhidmatan yang disediakan. Jadi yang ragu-ragu tu silalah ke AKPK jika berlaku krisis keuangan yang makin meruncing. Baik, kita sudah sampai ke penghujung sesi siaran kita pada hari ini. Sekali lagi ucapan jutaan terima kasih kepada Cik Nurhaliza binti Abu Bakar, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan Sektor Isi Rumah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Terima kasih Cik Liz atas penjelasan dan perkongsian pada sesi influencer kita pada petang ini. Moga kita bersua lagi di lain siaran ya Cik Liz. Okey. Juga jutaan terima kasih. Jutaan terima kasih kepada 34,000 followers Facebook Japan KL yang cukup setia di luar sana. Teruskan menyokong dan mengikuti Facebook Japan WPKL. Syabas untuk penonton-penonton di luar sana. Sebelum tu, ada satu pantun pergi ke belukar memasang pikat pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau kita selalu berjimat, rezeki secupak rasa segantang. Sekian saya akhiri siaran hari ini dengan You Will Never Fail Until You Stop Trying by Albert Einstein. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.